Mudah-mudahan wasilah dengan pertemuan pada malam ini meraih rahmah, barakah dan redha insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, apabila kita memahami hakikat apa yang aulawiyatnya, keutamaannya pada diri saya dan kita semua, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa dengan menyeru dalam satu seruannya, seumpama dalam surah At-Tahrim, ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab bakaran api neraka. Bila mana kita memahami setiap petunjuk Allah, huda dan al-bayyinah, penjelasan ke arah petunjuk, al-furqan yang membezakan mana yang hak, yang mana yang batil, insya-Allah hidup saya dan kita semua akan dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala lebih selamat, lebih damai, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih nikmat. Bila mana yang menciptakan kita semua sebagai makhluk ciptaan yang sebaik-baiknya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini Allah ciptakan sebaik-baik kejadian makhluknya. Maka rasmi kepada saya dan kita semua pada malam ini, sementara baki hayat kehidupan, maka tentulah aulawiyatnya kita buat keputusan yang bijaksana untuk kita melakukan segala amal-amal ketaatan dengan maksud giat beramal. Bahasa kitab menyatakan mujahadah, dan disulami dengan timbulnya muhasabah serta muraqabah. Pengertian ini telah disyarah dengan baik dalam isi kitab Ihya Ulumuddin. Bila mana ada 3 penghayatan ini, maka seseorang itu menghampiri telah ada sifat takwa dalam dada dia, dalam hati dia, sehingga membuahkan hasil kepada perilaku dia, pada akhlak dia. InsyaAllah malam ini saya memilih satu tajuk berkaitan dengan tali persahabatan. Tali persahabatan. Dan telah dibahagikan dalam satu kitab berkaitan dengan persahabatan ini, dalam satu kitab pecahan daripada kitab Ihya Ulumuddin, iaitu Bidayatul Hidayah, jalan menuju petunjuk. Ada dibincangkan dengan secara lebih spesifik, mengambil daripada intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Taib, dinyatakan dalam satu kenyataan rasmi, Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, Fudail bin Iyad seorang tokoh ilmuwan yang disebut sebagai tokoh Sufiyah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Selagi mana ilmu tasawuf bersandarkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, maka terpakai buat saya dan kita semua. Bila mana
Takhrij ataupun sumber daripada dalil itu datangnya daripada dua sumber, sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menyatakan, itulah caranya jika engkau inginkan syurga Firdaus, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Maha Pengasih dalam rumahnya, yakni syurga, berserta dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, iaitu dengan mana-mana amalan yang engkau amalkan, dengan mana-mana nafsu syahwah yang engkau tinggalkan, dengan mana-mana kemarahan yang engkau tahan, dengan mana-mana keluarga yang engkau eratkan, dengan mana-mana kesalahan daripada saudaramu yang engkau maafkan, dengan mana-mana orang dekat yang engkau jauhi kerana mencari keredaan Allah, dan dengan mana-mana orang jauh yang engkau dekati juga dengan mencari keredaan Allah. Ini statement rasmi daripada seorang tokoh, Fudail bin Iyad rahimahullah. Maka cuba kita selami sedikit sebanyak pernyataan ini. Dengan maksud apa? Jikalau sekiranya, seandainya saya dan kita semua ingin hatta bercita-cita untuk memasuki syurga Allah sebagai calon Jannatul Firdaus, maka dekatilah Allah dengan wasilah, sehingga wasilah dengan apa? Dengan beberapa kenyataan yang telah dinyatakan satu demi satu, sehingga Allah yang sifatnya Ar-Rahim, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, akan memasukkan, melayakkan insya-Allah diri saya dan kita semua di antara kita. Mudah-mudahan Allah melayakkan insya-Allah kita dimasukkan ke dalam syurga, rumah. Baik. Dinyatakan satu persatu, iaitu wasilah dengan apa? Amalan, mana-mana amalan yang engkau amalkan. Bila sebut amalan, banyak berkaitan dengan amalan ini, tentulah amalan ketaatan, amalan yang soleh, solehah, tahapnya taqwa dan ikhlas. Cuba ikut amal-amal doa ini. Mudah-mudahan sebutan di awal bicara ini dapat didengar dengan baik oleh para tetamu Allah yang hadir dalam halaqah ini, muslimin muslimah yang menyaksikan pertemuan pada malam ini di alam maya ini. Mudah-mudahan dapat diamal dengan baik doa ini. Saya baca, maka secara jami'i kalian boleh baca setelah saya baca ini. Allahumma janibni munkarati wa akhlaqi wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Allahumma janibni munkarati wa akhlaqi wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Allahumma janibni munkarati wa akhlaqi wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Mafhum doa, wahai Allah, daku memohon perlindungan daripada kemungkaran akhlak dan kemungkaran amal dan kemungkaran hawa nafsu, dan daripada penyakit yang berbahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita berdoa, seumpama doa memohon perlindungan daripada Allah daripada kejahatan ataupun kemungkaran, soal akhlak, soal amal, soal hawa nafsu, syahwah,
Termasuklah juga Allahumma jannibni munkarati wa akhlaqi wa a'mali wa ahwali wa aqwali. Termasuk juga daripada penyakit, daripada penyakit yang berbahaya. Penyakit termasuk penyakit zahir dan boleh kita kosatkan penyakit batin bagi hati. Jadi dengan mana-mana amalan, wasilah dengan amalan, insya-Allah Allah akan hisab. Selagi mana amalan itu amalan soleh, solehah, apatah lagi tahap takwa dan ikhlas. Ini maqam yang tinggi. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin adalah orang yang disebut sebagai golongan mukhlisun. Orang yang ikhlas, benar-benar beribadah, tauhidnya benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menterjemahkan dalam kehidupan mereka, benar-benar mereka tawajuh dan ikhlas beribadah mengharapkan redha Allah. Taib. Kemudian dinyatakan dengan mana-mana nafsu syahwat yang engkau tinggalkan. Dengan mana-mana nafsu syahwat yang engkau tinggalkan. Semua orang ada nafsu, hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah saja maksum. Maka selain daripada Nabi SAW, ada fitnah, ada ujiannya. Hatta baginda Nabi SAW pun ada fitnah pada nafsu syahwat. Namun Allah pelihara baginda Nabi SAW. Kepada diri saya terutamanya, kita semua, maka pastikan sementara bagi hayat kehidupan ini kena ada nafsu, mencapai nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, bukan berkecamuk dengan waliyazbillah yang disebut nafsu amarah, nafsu lawamah. Dua nafsu ini, satu nafsu amarah ini memang digazetkan dengan rasmi, akan dimasukkan, bukan calon lagi, akan dimasukkan ke dalam dalam api neraka Allah. Waliyazbillah, Allahumma ajirna minan nar. Nafsu amarah, nafsu lawamah tidak dijamin syurga. Namun ada peluang, Allah akan hisabnya. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, kemudian hatta hati yang berkata-kata. Ambo sebelum mari sini tadi, Ambo jauh juga mari ni, daripada Batu Kurang, Negeri Perak kan, masih Negeri Perak. Saya kadang-kadang bila rehlah, saya ambil masa, walaupun waktu berehat maupun waktu drive, saya akan dengar bicara ilmu, sama ada saya sendiri ataupun orang lain terutama. Yang saya sendiri cakap, saya pun dengar juga. Yang saya sendiri cakap ni, yang rakam live dan sebagainya, saya akan dengar balik. Kerana A to Z tentu ada lebih dan kurang, ataupun kena pada tempatnya. Dan apatah lagi kita ada bagi kehidupan ini, kita boleh mendengar dengan baik penyampaian orang lain. Maka salah satu yang terkesan pada saya pada hari ini, apabila ada di antara para asatizah menyatakan bagaimana bila mana kita belajar sirah, kita diberi penerangan dan pencerahan bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan mehnah, ujian, ibtila dalam menyampaikan risalah agama Allah ini. Ambil contoh di peristiwa Taif, bila mana penduduk Taif mengenalkan, bukan sekadar menolak dakwah Rasulullah, sampaikan ada di kalangan mereka membaling batu secara kasar, agresif, sehingga kan terkesan pada Rasulullah SAW. Terkesan tu sampai
Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya. Didatangkan malaikat gunung datang. Jabal, malaikat gunung datang menawarkan khidmat sokongan dengan maksud apa lebih kurangnya untuk diangkat gunung ataupun bukit itu, diangkat, diterpalikkan kepada penduduk Taif itu. Apa kenyataan Nabi SAW? Dengan maksud Rasulullah SAW bawa tenang. Bawa tenang. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekiranya kena pada saya lah, sekiranya kena pada saya ataupun di antara kita, agak-agak lah, kalau orang maki kita, orang maknanya kalau tak maki pun dia mengata kat kita, ataupun dia tak semena dengan kita, agak-agak lah, datang khidmat sokongan, agak-agak kita nak kata apa? Kalau boleh tak? Dia mau main kasar, apa pun main kasar juga. Dah. Boleh main kasar lah. Yalah, boleh empat lah kalau nak empat kan. Tu kita bila mengimbau sirah, dia bukan sekadar sebagai penerangan, tapi kena amali. Dan memang sungguh para asatizah, para duat akan mengalami proses tarbiyah ini. Dan mungkin di antara kita pun mengalami proses. Memang realistik, bukan dramatik. Dalam kehidupan kita ni akan ada orang yang tak setuju. Setuju tu kita tenanglah. Buatnya tak setuju, dalam dua kita nak tenang. Jadi ni contohlah, contoh. Saya parking satu tempat, jadi memang tak ada pun tulisan terpapar atas tu. Jadi ada keluar suara, buta huruf ke apa. Tempat ni tempat parking motor, bukan parking kereta. Maksudnya begitulah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, baik-baik kereta saya tu mampu merekodkan. Walaupun saya tak ada dalam kereta, dia mampu merekodkan. Dia reply. Jadi saya minta maaf lah kerana tak ada signboard. Kita ingat ni untuk parking penceramah. Jadi kita pun masuk parking. Tiba-tiba dengan laporan ada yang mengatakan begitu. Jadi saya minta maaf pasal memang tak nampak. Jadi saya tarik baliklah kereta tu keluar. Ini contoh. Contoh. Inna lillahi. Tu dia nak jawab juga tu. Nah, nampak tak? Dia nak jawab tu. Nafsu ni nak jawab tu. Tu bukan senang. Tapi bila kita flashback balik, itulah. Para mu'allim, para murabbi, dia akan mendidik kita. Dan sebenarnya bila makin kita baca kitab, makin kita seumpama baca Quran maupun hadis, ada masanya memang susunan tarbiyah daripada Allah kita kena sedar. Bila kita di luar lapangan medan ilmu, contoh di luar masjid, di luar surau, apa yang telah kita syarah ni, dia ada masa mengenai kita. Bab sabar contoh, bab syukur, bab redha. Dalam dua lagi nak sabar, dalam dua lagi nak syukur, dalam dua lagi nak redha. Siapa-siapa pun boleh syarah lah, termasuk saya. Hatta dia lebih alim ke, lebih amal dan sebagainya. Tapi bila kena, baru tahu. Baru tahu setara mana demo. Tapi jawapan yang keluar, hamba biasa sebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gapo-gapo pun kalau kena, kak-kak semua, makcik-makcik semua kalau kena, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita takrok dengan sandaran kita nampak orang saja. Pasal Allah ni maha bijaksana. Dia maha bijaksana, dia nak test makin. Setelah kita berilmu, tentu
Maknanya timbul persoalan amali. Subhana rabbiyal azim. Dan dinyatakan dengan mana-mana kemarahan yang kau tahan, dengan mana-mana kemarahan yang kau tahan. Ini yang Rasulullah SAW nasihatkan dan taghdab. Jangan kamu marah. Rasulullah didatangi seorang sahabat. Rasulullah menjadi secara spontan Rasulullah sebut, kerana hikmahnya Rasulullah SAW ini seorang yang Allah beri mujizat. Bila Rasulullah sebut, Rasul tidak mengatakan sesuatu mengikut hawa nafsu, melainkan ilham yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat itu memang dia marah. Maka Rasulullah terus forwardkan satu penawar remedi. Dia panggil remedi, penawar, iaitu jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Orang putih sebut cool down. Bawa tenang. Bawa tenang. Hasil daripada kita sabar tu, dengan kita meninggalkan kemarahan itu, insya-Allah kita boleh raih redha Allah. Bila mana seorang dia mujahadah, mengekang nafsu syahwat dia sampai dengan maksud dia mentarbiah nafsu syahwat dia, termasuk juga kemarahan, api kemarahan itu, sehingga makin kurang, akhirnya terpadam. Jadi bila marah, bukan tak boleh marah, dia kena pada tempatnya. Biar kena pada tempatnya, jangan sebarang-barangnya. Itu sebelum nak menghukum, siasat dulu. Siasat dulu, benar ataupun tidak benar. Dan disebut di sini dengan mana-mana keluarga yang kau eratkan tentang tali silaturahim. Maka jangan kita terlepas pandang di antara hubungan, iaitu disebut silaturahim, kena jaga. Satu, hablum minallah. Yang kedua, tentang hubungan dengan manusia, iaitu hablum minan nas. Hablum minan nas yang paling dekat iaitu hubungan kekeluargaan. Sisi keluarga kita dan sebagainya, pastikan dalam keadaan yang maknanya dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Kalau nak buat baik pun, buatlah sebaik-baiknya. Kalau nak selesai pun, selesai dengan sebaik-baiknya. Bukan boleh sembrono, bukan boleh begitu. Kerana kita ada syariat, kita ada, disebut sebagai tukliling lah, bahasa kita mudah faham ini. Kita ada hukum, hakam, peraturan dan sebagainya. Bukan boleh sebarang-barang. Termasuklah isu kompetisi ini, sehingga antara ini masalah kekeluargaan ini, contoh suami isteri, termasuk juga yang adik-beradik, isu pusaka, harta, madiyah, kebendaan, boleh jadi fitnah. Boleh jadi fitnah pasal harta. Jadi banyak berlaku di beberapa keadaan, termasuk orang agama sendiri pun kena berhati-hati soal, kerana kita ada disiplin, yakni ada hatta walaupun kita ada hak sekalipun, kena berakhlak untuk menyelesaikan sebarang persoalan yang berbagi. Bukan boleh sampai tahap menjadi fitnah pada masyarakat. Jadi elok orang tak tahu, satu keluarga tu jadi isu. Walaupun orang agama, termasuk ustaz ke, ustazah ke, imam ke, tuan haji ke, puan haji, hati-hati. Soal harta ni, pembagian harta dan sebagainya, kalau nak selesai cara dengan baik. Kena lantik perunding dan sebagainya. Dan orang agama sebenarnya jangan ambil kira sangatlah. Kalau kita tengok adik-beradik dan sebagainya susah, kita undur setapak, maknanya lebih kurang kita nak sama ratakan pun boleh. Tu bahagian kita. Kalau kita nampaklah lebih kurang kita dengan maksud kita toleran, kita tolak ansur, dengan maksud kita jadi sampai satu tahap kita murah hati. Jangan berkira dengan adik-beradik ni. Allahu Rabbi. Kerana kita telah dididik, ditarbiah, dinasihati oleh para muallim, walaupun kita ada hak. Jadi
Subhana rabbiyal azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala murahkan hati saya dan kita semua. Bila berilmu kita beramal, jadi dia tak sama dengan orang biasa lah sebenarnya. Orang berilmu ni, orang masjid, orang surau ni, dia tak sama dengan orang di luar lapangan ni. Dia tak sama. Kerana ada ilmu faqihu fiddin. Faham agama secara mendalam, walaupun ada hak-hak. Baik. Dan disebut di sini dengan mana-mana kesalahan daripada saudaramu yang kau maafkan. Dengan mana-mana kesalahan daripada saudaramu yang kau maafkan. Ini bab juga tentang hubungan silaturahim, maupun termasuk juga dengan apa nama ni yang saya maksudkan hubungan persahabatan. Maka kita masuk dalam menyatakan bagaimana dinyatakan dengan mana-mana orang dekat yang kau jauhi kerana mencari keredaan Allah, dengan mana-mana orang jauh yang kau dekati juga dengan mencari keredaan Allah. Baik. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan lagi, penglihatan seseorang pada muka saudaranya yang didasarkan atas kecintaan dan kerahmatan adalah merupakan ibadah. Bila kita pandang orang lain dengan pandangan positif, dengan pandang rahmat, itulah merupakan ibadah. Kita bila nak pandang orang ni, langkah pertama, the first step, kita kena pandang dengan pandang rahmat, baru bertenang. Kalau kita pandang dia mula-mula tu dah timbul syak wasangka, letak syak wasangka dulu, zon tu lebih awal, maka kita mungkin terjerumus dengan lembah dosa. Secara ilmu saya sebut balik, kita the first pandangan, kita pandang dengan pandang rahmat. Kita pandang dengan pandangan positif dulu. Pandangan positif dulu. Jangan mulakan dengan yang negatif, jangan. Maka dinyatakan di sini cinta kerana Allah. Yang pertama, cinta yang hakiki yang didasarkan kerana Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang itu tidak menyintai orang lain kerana pribadi zat seseorang itu, tetapi semata-mata kerana kebaikan yang akan diperolehi di akhirat kelak daripada sahabatnya. Misalnya seseorang yang menyintai gurunya, sebab dengan guru itu dia memperolehi ilmu pengetahuan serta memperbaiki amalnya. Tujuan utama adalah dengan ilmu pengetahuan dan amalan yang dilakukan itu dapat memberikan kebaikannya di akhirat nanti. Orang yang sedemikian inilah yang termasuk dalam golongan para pencinta yang bertujuan untuk mencari keredaan Allah. Maknanya dia seorang yang bersyukur. Bila mana ada orang membimbing dia, mendidik dia sampai peringkat yang disebut dia mengikut jalan tarbiyah, terkesan pada hati dia sehingga dia beramal dengan amalan yang dipandu arah oleh para muallim, maka di waktu itu subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, tentulah dia berterima kasih kerana daripada jahil kepada diberi kefahaman agama, semua kemudian hidupnya berubah. Hidup ni boleh berubah bila Allah berikan kefahaman agama pada seseorang. Dengan agama lah boleh menyelesaikan masalah. Saya teringat kata-kata mantan Perdana Menteri. Kata-kata mantan Perdana Menteri. Dia berjumpa dengan seorang tuan guru. Dia menyatakan satu khulasah, solusi, kesimpulan. Dia menyatakan dengan Islam boleh menyelesaikan semua hal yang berbangkit, yakni juga termasuk masalah-masalah ni boleh selesai dengan Islam. Kerana bekas Perdana Menteri itu telah mentadabur, baca terjemahan Quran katanya 8 kali. Katanya satu riwayat itu dia telah mentadabur, baca terjemah lah, sama ada bahasa Inggeris ke in Malay ya. Dia baca dah 8 kali. Agak-agak tuan-tuan ni dah berapa kali? Agak-agak tuan-tuan ni, puan-puan semua ni. Satu kitab yang dia mengandungi 6,236 ayat. Al-Quran ini ada berapa ayat?
6.236 ayat. Satu pandangan tak silap saya 6.234 ayat. Ini lebih rajih, lebih kuat. Jadi dia 6 ke 8 kali dia pusing khatam tu, tadabbur tu dia. Jadi kita malu. Dia bekas Prime Minister. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih hidup orangnya, umur 90-an. Umur 90-an. Masih hidup orangnya. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah yang sepanjang hayat baki ini, mudah-mudahanlah kita doakan. Namun demikian, kalau salah laku berkaitan dengan manusia, seseorang itu wajib minta maaf. Ingat, bila berkaitan dengan manusia, dengan Allah, insya-Allah Allah ni Ghafur Rahim. Kita baca seumpama lafaz dalam selepas solat, kita baca Sayyidul Istighfar, kita jujur dengan Allah di waktu-waktu tertentu, termasuk di waktu sahur. Wabil asharihum la yastaghfirun. Bagaimana golongan salafus soleh ittiba' sunnah, mereka akan selalu membaca istighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi kita Sayyidul Istighfar kita baca pagi sekali, malam sekali, sekurang-kurangnya, insya-Allah Allah Ghafur. Tapi berkaitan dengan manusia, kita minta maaf. Siapa pun dia, walaupun dia Prime Minister, pangkat tinggi lah, termasuk orang yang berada lagi tinggi itu, sultan dan sebagainya. Bila berkaitan dengan hak, kena pastikan hak itu diselesaikan dengan baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nak sebut apa tadi? Bila mana guru membimbing kita tentang ilmu pengetahuan serta kita berjaya memperbaiki amal, maka di situ hubungan atas dasar demi agama Allah, demi agama Allah, dan demi Allah itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala meredai hubungan itu. Demikianlah pula seorang yang menyintai muridnya, kerana muridnya itu dia dapat mencurah ilmu pengetahuan, dan dengan pengantaraan ilmu muridnya itu pula dia memperolehi darjat dan tahap sebagai pengajar ataupun guru yang sebegini, yang disebut menyintai orang lain untuk mencari keredaan Allah. Jadi ada satu hubungan lagi di antara hubungan ini, di antara guru dengan murid, antara murid kesayangan Imam Asy-Syafi'i, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, antara murid kesayangan Imam Malik rahimahullah, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Cantik kan? Antara murid yang paling disayangi, dikasihi oleh Al-Imam Malik rahimahullah, yang disebut mazhab Maliki itu adalah Imam Syafi'i. Kisah benar bila mana waktu itu Imam Syafi'i belasan umur tahunnya, tiba-tiba mendatangi untuk berguru dengan Imam Malik rahimahullah. Subhanallah, bila dia mendatangi masjid di tempat Imam Malik mengajar, dan dia forwardkan, dia sampaikan kepada seseorang, dia berhajat untuk berguru dengan Imam Malik. Maka Imam Malik meletakkan syarat. Oleh kerana umur waktu itu, katalah tingkatan 3, begitulah lebih kurang, umur 15 tahun, katalah begitu, umur belasan tahun. Maka adab orang dulu, iaitu oleh kerana usianya muda, maka dia kena baca kitab dulu, biar khatam baru boleh masuk dalam halaqah ilmu. Imam Malik letak syarat begitu. Jadi orang perantaraan pun pergilah balik kepada Imam Syafi'i pada waktu itu. Bila dinyatakan kepada Imam Syafi'i begitu, dia menyatakan apa? Aku telah khatam tentang kitab Al-Muwatta pada waktu itu. Aku telah khatam, telah baca dan hafaz. Masya Allah. Itu taraf yang disebut kecerdikan, kepintaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nampak? Jadi hubungan guru dengan murid seumpama Imam Malik dan Imam Syafi'i ini memang boleh jadikan contoh. Jadi kita ni walaupun jangan mudah, walaupun kita ni berbeza pandangan dengan satu pandangan, seumpama
yang disebut mazhab yang lain, jangan kita membelekeh-belekehkan, merendah-rendahkan pandangan yang lain. Tadi adab Imam Syafi'i walaupun ada berbeza pandangan dengan guru, tapi dia memuliakan guru ni. Soal akhlak sekarang. Walaupun dia seorang ilmuwan, soal ustaz sekalipun, soal muallim, soal tok guru pun kena teras disiplin bab akhlak. Walaupun beza pandangan, jangan merendahkan sehingga tahap menghina. Tapi kalau dari segi perbahasan boleh disebut ini pandangan Imam Abu Hanifah, ini pandangan Imam Malik, ini pandangan Imam Syafi'i, ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Silakan secara ilmu ada untuk urus dengan baik. Yang saya bimbang anak murid ni bergaduh. Bergocoh ni. Kalau saya pegang baloh ni pasal anak murid. Kalau anak murid yang fikih seumpama mengikut itibak akhlak Imam Syafi'i, insya-Allah dia tak bergaduh. Sebab tenang, dia dengar dulu, bahas dan sebagainya. Saya bagi berapa minit reserve ni tambahan. Boleh? 5 minutes, 10 minutes. 10 minutes lah. Bahkan seseorang yang suka menyedekahkan hartanya di jalan Allah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk menunjuk-nunjuk dengan riak. Seseorang yang suka menjemput para tetamu lalu menjamu mereka dengan berbagai-bagai makanan yang lazat serta yang aneh masakannya, yang dilakukan semata-mata kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang suka kepada tukang masak yang pandai kerana teliti dan baik cara masaknya, maka orang itu termasuk dalam golongan pencinta untuk mencari keredaan Allah. Allahu Rabbi. Jadi sampai ke tukang masak pun dijadikan contoh. Jadi tukang masak kita ni, orang rijal lelaki ni, kalau yang ada pasangan tukang masak yang hampir dengan kita ni orang rumah kita lah. Jadi kita kena angkat sikit. Angkat martabat kemuliaan orang rumah kita tu. Memang dia, kita kena sebutlah, oh malam ni memang special lah. Memang special ni, luar biasa. Guna ayat tu. Malam ni baru guna sebenarnya, luar biasa. Bubuhlah ayat-ayat penyedap rasa. Jadi orang rumah kita berasa segar sikit. Dia dah letih lah. Melayan kita lagi, masak lagi. Jadi kita pun adjust sikit perkataan ni biar dia pun berasa gah. Dia mau pergi gah ni. Jadi sebutlah pagi alhamdulillah, sebut sepatah alhamdulillah, berasa sedap dan sebagainya. Jadi atas masakan wasilah dengan masak tu pun sendiri boleh. Hubungan suami isteri bertambah intim. Begitu juga dengan tukang masak di kedai lain. Cuma ayah kadang-kadang bila makan dua, kedai apa yang biasa ni agak penuh. Bukan kedai mak. Tu biasa je kedai mama. Kedai mak janda. Nak ada kopi janda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kalau kata kedai, Masya Allah. Tengoklah. Memang sungguh pun saya tengok pengalaman lah dalam daerah ni. Kadang-kadang ramai yang berkumur tu pasal ada anak dara, ada mak janda dan sebagainya. Masya Allah. Situ ramai. Jadi kalau nak guna hujah ni, dalam dua lagi lah sebenarnya. Dalam dua. Kalau maknanya ada di kalangan kita ni memang chef, dia dalam taman, dalam kampung, kadang-kadang kita tengok ada chef di kalangan lelaki, memang dia pandai masak. Jadi kita bergaul dia, bersahabat dia pun masak kerana dia nak berkongsi rasa atas pengalaman kemahiran dia, maka dia masak. Kita pun buat hubungan persahabatan dengan dia, kita tolonglah apa yang patut. Paling kurang pun tolong makan. Lepas tu ucap syafas pada dia mabrur, maknanya tahniah, sedap, memang sedap. Jadi boleh raih redha Allah. Tu dalam banyak-banyak nasihat Syekh Syahrawi rahimahullah menyatakan, iaitu
kita boleh raih redha Allah dengan amalan-amalan tertentu. Walaupun amalan tu very simple, tapi natijah tukang masak tu untuk niat dia untuk menjamu selera, dia pun tak berkira. Kalau ikut upah 250, satu masakan untuk ramai 250, mari kata dah 1000 orang, 250 dia ambil 50 riyal. Jadi 200 tu dia infak lagi. Masya Allah. Seandainya tukang masak dia niat, hikmat sokongan dia masak tu nak raih redha Allah, itu hubungan persahabatan. Jadi saya nak tutup dengan sedikit nukilan subhanallah dalam huraian Bidayatul Hidayah ini dinyatakan dia ada 5 kriteria, 5 sifat kawan ataupun sahabat ini. Seandainya ada 5 ni, insya-Allah kita boleh buat berkawan dengan dia. Saya ringkaskan. Yang pertama berkaitan dengan akal. Yang kedua berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga berkaitan dengan baik dan soleh ataupun wanita solehah. Dan yang keempat iaitu berkaitan dengan sifatnya dia tidak tamak haluba, dia tidak tamak dengan dunia yang sementara. Termasuk yang terakhir, dia jujur dalam bersahabat. Maka kalau ada 5 ni, boleh kita berkawan. Namun demikian, hujung ni dinyatakan boleh jadi kamu tidak menemukan semua ciri-ciri itu pada mereka yang berada di pusat pengajian dan masjid. Maka kamu hendaklah melakukan salah satu di antara 2 perkara. Tiba-tiba kawan-kawan ni, tiba-tiba 5 tadi tak ada. Tak jujur dalam persahabatan, tidak nampak dia pentingkan dunia, dia pun bercampur baur amalan dia dengan soleh, dengan toleh dan sebagainya. Soal akhlak dia tak berapa nak cerdik pun dia juga macam cerdik. Macam cerdik orang ni, bila nak tahu cerdik tak cerdik bila bercakap. Siapa pun bila bercakap baru tahu cerdik tak cerdik. Tu kita ni rakyat ni kena pilih pemimpin yang berakal. Berakal yang cerdas, fatonah, bijaksana. Yang bijaksana tu rakyat kena matang, pemimpin lagi kena matang. Bimbang-bimbang yang dilantiknya kurang cerdik. Tu yang keluar kenyataan-kenyataan tertentu, kadang-kadang rakyat pun pening kepala. Pening. Berlaku kan sebelum ini? Berlaku dah sebelum ini. Ambil ibrah. Lepas ni kalau ada pemilihan, pilih berdasarkan iman, pilih berdasarkan takwa, bukan taklid nak ikut sokong je saja. Kita bertanggungjawab atas pangkah yang kita pangkah. Ingat. Jadi ingat, tidak mustahil akan berlaku. Dia panggil orang putih bagi apa ni? Selection. Belah raya ni disebut apa? Election. Kurang lah. Lebih kurang election kan? Mungkin berlaku antara 3-6 bulan ni. Ambo bersaya awal-awal, dia mau nak pilih berdasarkan ilmu, iman dan takwa. Buat keputusan yang bijaksana. Dan akhirnya pada malam ini disebut, maka lakukanlah salah satu di antara 2 perkara ini, iaitu beruzlah dan mengasingkan diri kerana hal ini membuatkan kamu selamat. Salah satu choice pilihan beruzlah, maknanya kena pindah lah, ataupun mengasingkan diri. Kadang-kadang satu tempat, satu taman ataupun satu kampung tu memang tidak membela seseorang itu dari segi agama, dari segi iman, dari segi amal. Maka pada waktu itu sunnah dia berhijrah. Boleh jadi. Tapi alhamdulillah di sini kalau tengok potensi yang ada dengan masjid yang sebegini, Allah Rabbi, pertama kali saya masuk toilet tadi, rupanya ada 3 bintang dalam toilet. Saya bagi kredit lah, alhamdulillah, nikmat orang sini lah. 3 bintang toilet. Pertama kali saya masuk, walaupun masjid ni dah dibina beberapa tahun ya, pertama kali saya masuk punya ada bintang. Masya Allah. Jadi tengok perasaan yang ada, tengok dari segi muafakat yang ada tanda-tanda muafakat akhirat. Muafakat ni bukan tahap nasional dia ada muafakat international. Dia ada muafakat akhirat.
Boleh muafakat dengan siapa-siapa pun, tapi kena ada nilai tadi. Taib yang terakhir, iaitu pilihan yang terakhir, bergaul dengan orang ramai, melihat kepada ciri-ciri mereka dengan mengetahui bahawasanya saudaramu terbahagi kepada 3. Saudara untuk akhiratmu, maka jangan perhatikan pada dirinya melainkan agamanya. Yang pertama, saudara untuk akhiratmu, maka jangan perhatikan pada dirinya melainkan agama. Kita nak berkawan, berdamping, bersahabat, tengok nilai agama yang ada pada seseorang. Yang penting kita kena utamakan nilai agama dia. Walaupun maknanya ada beberapa, tapi keutamanya agama dia. Kita kena tengok nilai agama. Jangan pandang yang mungkin dalam banyak sifatnya ada yang cantik, tapi kita lihat juzuk agama dia. Memang dia pergi ke masjid, solat tu jamaah, ya, dia hadir majlis ilmu, dia buat kebajikan. Tu orang macam tu boleh buat kawan. Baik. Yang 2 yang terakhir, iaitu saudara untuk duniamu, maka jangan perhatikan pada dirinya melainkan akhlak yang baik. Ada kawan setakat dunia saja, setakat dunia saja. Maka yang kena lihat iaitu tentang akhlak yang baik. Dalam hubungan persahabatan ini, maka ada sahabat yang dia berkawan dan sebagainya, tapi dalam soal akhlak itu kita pandang yang akhlak yang baik. Akhlak yang tidak baik itu tolak tepi. Boleh berkawan tak? Boleh mengerti tak? Boleh rela tak bersama? Boleh. Tu para ulama menyatakan, kalau nak tahu sahabat itu boleh dijadikan sebab sahabat qarib, maknanya dia kena rela keluar berjalan, makan bersama, solat bersama. Solat bersama, solat jemaah, kemudian makan bersama, dan ada masa jalan bersama, keluar 3 hari ke di satu tempat dan sebagainya. Maknanya sampai rehlah musafir kat mana-mana, baru tahu seseorang tu boleh buat kawan dunia ke kawan akhirat. Dan yang terakhir, saudara untuk bergaul mesra, maka jangan perhatikan pada dirinya melainkan keselamatan daripada kejahatan, fitnah dan keburukannya. Ada kawan kenalan ni ataupun jiran kita boleh berkawan sekadar mana untuk bergaul mesra je. Ada berkawan, boleh berkawan, tapi kena hati-hati kerana adanya fitnah kejahatan. Di situlah kena bijaksana, balancing. Kita pandang yang untuk tak apa, dengan sipulan-sipulan ni kita boleh slow sekadar tu ya. Tapi nak buat hubungan intim, qarib dan sebagainya tak boleh, pasal ada yang juzuk yang maknanya dia menimbulkan fitnah buat kita. Jadi kita ambil yang tu sekadar sembang, slow. Tapi ingat, slow ni jangan slow bewok. Dia panggil ada slow, dia panggil apa ni slow ni? Bergurau bewok. Dia mau pehel ke tidak Allah. Slow tu kasar. Slow ni dia padan-padan, agak-agak. Jadi cukuplah untuk malam ini. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang baik, sandaran Quran dan hadis maupun nasihat agama dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun Bidayatul Hidayah ini jadi memberi satu suluhan yang baik kepada saya dan kita semua, dan kita bawa amanah. Sementara hidup yang berbagi ini, tentu kita nak meraih sedapat mungkin maghfirah Allah, sedapat mungkin rahmat, serta barakah, serta kerajaan dalam hubungan kita bersama Allah satu, bersahabat qarib dengan Allah satu, yang kedua ni bersahabat qarib dengan sesama insan. Ini bila mana kita dapat berada di dua keadaan ini pada sekadar yang sepatutnya yang wasatiyah, masya-Allah, maka Allah akan beradai hubungan kita di dunia yang sementara ini, kerana ada ganjaran bagi mereka-mereka yang berkasih sayang, saling tolong-menolong, hatta hormat menghormati kerana demi agama Allah dan meraih redha Allah. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan kasih sayangnya, mahabbahnya kepada hamba-hambanya dalam satu maksud hadis qudsi. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah